أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah sulung pengajian kitab hadis akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan jodoh kita insya-Allah sampai dapat kita menghabisi pengajian ini sallallahu alaihi Muhammad dan terus bersambung sehingga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertanam ke dalam diri kita semua insya-Allah. Sebelum pada tu saya nak pasti setiap orang ada kitab. Semua ada kitab ke? Atau ada kitab kena pergi ambil di luar belakang. Jangan ngaji tak ada kitab. Semua kena ada kitab. Muslimin semua ada kitab dah. Mai depan sikit. Muslimat ada yang duduk tak? Nampak saya tak? Ada duduk? Saya ingat minta izin daripada pihak pengurusan Masjid Zahir. Yang muslimin tadi boleh duduk lagi ni. Hak belah ni, hati hak muslimat belakang tu boleh renjak sikit apa tiang tu. Nak renjak mai sini sikit.
Yang terenjak sikit bagi mereka muslimat boleh masuk semua, masya-Allah. Baik, alhamdulillah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum daripada kita mulakan kitab ni, marilah kita menghadiahkan sekali Al-Fatihah kepada pengarang kitab, iaitu guru kami Syekh Farid Muhammad Sadar, seorang ulama hadis di Mekah sana. Mudah-mudahan bermanfaat, melimpah al-fuyudat dan kelimpahan Allah Subhanahu wa taala dan memberkati pengajian kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tengok hadis yang pertama, kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-hadithul awal fi kamali khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Qala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Hadis yang pertama iaitu hadis yang datang berkenaan ataupun menceritakan tentang kamali khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang paling sempurna sekali. Tidak ada seorang manusia yang paling sempurna melebihi Nabi, tak ada. Nabi yang paling sempurna sekali. Sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah pada dua perkara. Yang pertama pada khalqan, yang kedua pada khuluqan. Tulis sama, kha lam qaf. Kha lam qaf. Kalau khalqun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah rupa parah. Khalqun rupa parah. Kalau khuluqun akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun khalqun ialah ciptaan. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita. Yang kedua khuluqun. Khuluqun maknanya akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insan yang paling sempurna segi ciptaan dan paling sempurna segi akhlak. Sampai kalau sesiapa yang melihat
rupa parah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada ruang untuk kata Nabi tak elok. Kita ni banyak ruang untuk dikatakan kita ni tak sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, kita tengok satu orang dalam gambar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada kita tengok muka orang ni dalam gambar, kita kata dia ni masalah sayyidina Muhammad rasa tinggi. Contohnya rasa tinggi dia ni. Tiba-tiba kita terjerumus, terjumpa dengan dia. Lah, rendah rupanya dia ni. Daripada kita, dia ni muka macam ni, patut pada pandangan kita dia kena tinggi baru dia sempurna. Dia kata alah, rendah rupanya. Tu kita. Tapi Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang melihat Nabi, tak ada ruang untuk dia nak kata Nabi tak sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Rasulullah. Dari Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat, tak ada satu pun ruang untuk kata Nabi kita tak sempurna segi ciptaan. Sebagai contoh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Kalau kita ni, mungkin seseorang tu di kepala dia rambut hitam, tapi janggut dia putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohnya. Jadi bila janggut putih, orang tahu tua dah ke? Salah sayyidina Muhammad. Rasulullah dah sampai Nabi, ketika Nabi mencecah umur 63 tahun, hampir-hampir tak nampak putih di janggut dan juga di kepala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun Nabi dah umur 63, tapi Nabi tak nampak tua. Itu sempurna Rasulullah. Kalaulah tak diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Nabi kita ada 19 orang uban, orang tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi kita beruban. Nabi pula, kalau Nabi nak keluar rumah, Nabi SAW akan minyakkan rambut dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka uban-uban Nabi itu tersembunyi di dalam rambut Nabi yang hitam tu. Dan Nabi pula, rambut Nabi SAW tak semacam sebahagian kita. Sebahagian kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana tua, rambut mula luruh. Last sekali, tengah-tengah ni jadi lapangan terbang. Tu kapal terbang berhenti. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi kita tua, tetap rambut Nabi lebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tutang rambut saja. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka keseluruhan rupa parah Nabi itu semua elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi Nabi itu adalah insan yang paling sempurna tercipta, yang Allah cipta dia. Okey. Orang ni kalau tengok lahiriah sempurna, orang kata ish, comel, lawa, handsome. Memang lawa. Tu ialah rupa parah Rasulullah daripada hujung, daripada kepala sampai ke kaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai bukan sekadar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terindah pada rupa parah Allah cipta dia, tapi lebih daripada tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah dihinggap lalat. Lalat ni kita tahulah dia duduk dalam mana.
Kalau seorang tu pakai lawa sekalipun hari tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan sikat rambut elok, pakai kot dengan tie dan sebagainya, masalah Sayyidina Muhammad, tapi lalat hinggap, dia rasa macam mana? Rasa lekeh lalu. Tu kesan lalat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW punya bersih, bahkan Nabi kita suci sampai lalat tak pernah hinggap. Bahkan lebih daripada tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau berjalan Nabi tak ada bayang-bayang. Nabi tak ada bayang-bayang. Pasal apa? Sebab Nabi sendiri itu ialah nur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang dikatakan kesempurnaan Rasulullah pada rupa parah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Okey. Lepas tu kita masuk kepada khuluqan. Khuluqan ni perangai, akhlak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keluar mai ke dunia ni beserta dengan jasadnya, beserta sekali akhlak. Keluar jasad, keluar akhlak sekali dengan jasad tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Sayyidina Muhammad, keluar mai ke dunia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat, Nabi keluar dalam keadaan sujud. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Nabi keluar daripada perut mak dia tu dalam keadaan sujud. Dan ada pendapat yang lain, Sallallahu Sayyidina Muhammad, Nabi duduk keluar daripada perut ibunya dengan keadaan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menongkat tanah, mendongak ke langit sebagai tanda syukur kelahirannya ke dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kelahiran yang sempurna. Kelahiran yang sempurna juga sebab Nabi bukan sekat disambut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad oleh bidan di dunia, tapi disambut juga oleh bidan di dalam syurga. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Siapa sambut Nabi daripada syurga? Yang pertamanya Asiyatu imra'atu Fir'aun. Asiyah isteri Fir'aun. Yang kedua Maryam binti Imran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asiyah binti Fir'aun ni dia isteri Nabi dalam surga esok. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Maryam binti Imran pun akan jadi isteri Nabi dalam surga esok. Tu orang kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imra'atan, dua orang isteri, dua orang perempuan menyambut kelahiran suaminya. Dua orang isteri menyambut kelahiran suaminya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, itu kelahiran yang paling sempurna. Nabi kita SAW lahir ke dunia seiring dengan menjelang fajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa makna dia? Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai satu petunjuk kelahiran Nabi itu ialah seumpama fajar yang akan datang memberi sinar dan cahaya kepada alam semesta. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kelahiran Nabi itu, kalau kita pernah mengaji dulu kat Darul Saleh, dia cerita
Nabi keluar pada perut mak, hilang. Salah Sayyidina Muhammad, hilang sat. Cerita Tok Guru, Nabi kita SAW diarak ke seluruh alam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi diarak ke seluruh alam ni, dibawa oleh para malaikat, nak tunjuk pada alam, Muhammad dah lahir, Muhammad dah lahir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu terujanya alam dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di mana sahaja dibawa Rasulullah, kata Tok Guru dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentu akan ada umat Muhammad. Ada tempat yang tak pi, yang malaikat tak bawa. Tempat yang malaikat tak bawa, tentu tidak ada umat Muhammad. Tempat yang ada umat Muhammad ialah tempat tentu sampai diarak Rasulullah hari itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, itulah yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketinggian akhlak Nabi itu, tadi saya sebut, Nabi keluar main ke dunia ni serta dengan akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi diutuskan nanti ialah untuk menyempurnakan akhlak. Maka Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang bakal lahir itu sudah berakhlak. Hatta di dalam perut ibu dia pun, hatta dalam perut ibunya pun, Nabi kita dah berakhlak. Sebagai contoh, mungkin kita dah tak asing dengan sebutan Halimatus Sa'diyah, iaitu ibu sesuai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah daripada dilahirkan, selepas dilahirkan sampailah umur Nabi 6 tahun. Sampai umur Nabi 6 tahun. Saya ni walaupun duk mengajar, duk baca, duk bercerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kira-kira duk mengajar ni dalam 30 tahun dah lebih kurang. Tapi saya baru dapat ilmu baru ni, saya pergi Mekah. Salah Sayyidina Muhammad. Pergi buat haji baru ni, baru dapat ilmu. Rupanya ilmu ni tak habis. Saya duk ingat rumah Halimatus Sa'diyah tu dekat-dekat Mekah tu ya. Rupanya atas lagi daripada Taif. Siapa-siapa pernah pergi Taif, pernah pergi kan? Buat umrah kan? Atas lagi daripada Taif. Mana jauh sungguh. Masalah Sayyidina Muhammad, Halimatus Sa'diyah dengan isteri, dengan suami dia mai ambil Rasulullah di Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taif ni satu penempatan yang sangat damai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Halimatus Sa'diyah duduk atas lagi daripada Taif. Tentulah dibesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk dengan keluarga Halimatus Sa'diyah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai umur Nabi 6 tahun, mailah malaikat Jibril dan Mikail. Tengah-tengah Nabi duduk main dengan anak Halimatus Sa'diyah tu, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Mai malaikat Jibril, mai malaikat Mikail, perbah Nabi buat pembedahan dada. Dia panggil syaqqus sadri, belah dada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tengah duduk main dengan anak Halimatus Sa'diyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba mai duduk malaikat ni perbah Nabi dan belah dada.
Belah dada tu ialah nak menyucikan dalam dada, di balik hati, jantung sallallahu alaihi wasallam Muhammad, habuan-habuan syaitan. Ketika tu anak Halimatul Sa'diyah lari balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lari balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kata, "Mak, Muhammad kena bunuh, Muhammad kena bunuh, Muhammad kena bunuh." Berlarilah Halimatul Sa'diyah dengan suami dia ke tempat Rasulullah yang dikatakan Nabi kena bunuh tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mereka sampai, Nabi dah berdiri. Maknanya proses pembedahan dada dah selesai. Dan nampak di muka Nabi tu pucat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Halimatul Sa'diyah tengok Nabi, peluk, cium apa semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nangis, teriak. Lepas tu sallallahu alaihi wasallam syukur sebab Nabi yang dikata oleh anak dia kena bunuh tu hidup lagi. Buat baliklah dukung Rasulullah rumah dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai di rumah berbincang dengan suami dia Abu Kabsah. Kita ni bahaya ni bela anak orang ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau matilah anak ni, mati Muhammad, jenuh kita ni. Tu cerita saya terjemah daripada kisah sirah lah tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akhirnya bincang-bincang kita kena hantar balik ke mak dia. Kalau jadi apa-apa habis kita ni anak orang ni. Akhir lepas hantar balik. Sampai di rumah ibu Nabi Aminah, mereka cerita, kami nak kena hantar dah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukan umur 6 tahun, umur 4 tahun. Salah saya betulkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka pun cerita, kami tak mau dah belah Muhammad, tak sanggup, takut sungguh kalau mati ke tak tahulah kami. Waktu tu apa kata Aminah, mak Nabi? Dia kata, sallallahu sayyidina Muhammad, dia kata, Halimatul Sa'diyah, Muhammad ni tak apa, hampa belalah Muhammad ni tak apa, selalu dalam pemeliharaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku nak cerita kat hang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad ni dalam perut hari tu aku mengandung Muhammad, aku mengandung dia tak macam orang perempuan biasa mengandung anak dalam perut. Dia tak pernah menyusah aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernah tanya mak tak macam mana dalam perut mak itu? Tendang dalam perut tu. Tendang lah abang, dia tendang abang ni, tendang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang tu kaki dia pergi ke belakang, abang sakit ni kaki pergi belakang pula abang oi. Tu tak kira lagi hak mak duk muntah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, meloya, macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina. Tu hak menyusah mak. Ada juga hak menyusah ayah. Mak tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa istilah dia? Orang perempuan waktu mengandung tu apa dia? Bahasa orang Kedah kita ni mengidam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak sulung saya tu waktu tu duduk Mesir, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, beranak baju ni basah dengan air liok, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu benda tak dapat, derian. Mana ada derian di Mesir tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayah tak meloya, mak tak meloya, ayah pergi meloya pula, nyusah ayah pula jenis tu. Nabi tak ada. Sepanjang Aminah mengandung Nabi, tak ada Nabi buat pasal macam anak-anak lain dalam perut mak. Bahkan keluar daripada perut ibu sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
seperti keluar nur daripada perut ibunya Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya tu cerita Aminah kepada Halimatus Sa'diyah. Tak apa, Muhammad ni apa belalah, tak apa. Pengalaman aku dengan Muhammad ni, dia cerita hak tu, dia cerita hak ni, macam-macam dia cerita. Sampailah masalah Sayyidina Muhammad, kalau sampai dia dapat menenangkan Halimatus Sa'diyah, balik kampung. Jalan balik pada Taif tu. Sayyidina Muhammad. Dan duduk pula dengan Halimatus Sa'diyah lepas tu 2 tahun pula. Maknanya 6 tahun semua. Tu maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang sangat berakhlak. Sampai sewaktu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Halimatus Sa'diyah menyusu Nabi tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhlak Nabi dah bersama dengan Nabi. Kalau Halimatus Sa'diyah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menyusu Nabi sebelah kanan, sagi belah kiri tak mau. Kalau menyusu belah kiri masalah Sayyidina Muhammad, sagi nak pergi belah kanan tak mau. Pasal apa? Sebab dia tahu, sebab Nabi tahu ada seorang lagi nak menyusu, anak Halimatus Sa'diyah. Tu benda keluar dengan akhlak masalah Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi SAW dah besar sikit, orang Arab ni dia makan dalam qas'ah. Qas'ah tu maknanya talam besar. Pernah tengok tak Arab makan? Dia perlu dengan kambing seekor, dengan menggunung nasi. Tu passion Arab makan. Salah Sayyidina Muhammad. Cerita guru saya, Salah Sayyidina Muhammad, anak Halimatus Sa'diyah ni ramai. Bila makan ni, bukan sakat lepas makan, lepas duduk luar talam, dalam talam pun masuk. Salah Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW tak berebut. Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah sampai umur 6 tahun. Kita boleh bayang anak-anak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi ketika budak tu tak macam budak-budak lain. Budak-budak lain berebut, Nabi tak berebut. Nabi walaupun budak tapi macam orang dewasa. Akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai habis dah lepas makan, maka lihat dalam talam pun dah keluar apa semua dah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tarik makanan saki-baki yang ada. Nabi tarik, Nabi makan seorang-seorang dia. Itu akhlak Rasulullah. Jadi subhanallah, tu yang katakan Rasulullah, Nabi dilahirkan bersama dengan akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak ada insan yang seindah semacam tu melebihi ataupun lebih dari Nabi kita, tak ada. Nabi lah insan mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu pelihara Nabi. Lalu pelihara Nabi. Satu masa, waktu tu Nabi ambil upah belah kambing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Mekah orang buat perayaan tamasya. Sallallahu alaihi Muhammad. Konsert ke apa? Tamasya. Jadi sebagai orang seorang manusia, masalah Sayyidina Nabi berasa juga. Orang pakat pi, berasa juga nak pi. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu berasa nak pi tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata kat kawan dia, boleh tak hang tolong jaga sat kami, aku nak pi. Akhirnya subhanallah, kawan dia, kawan Rasulullah kata okey, Nabi pun pi. Malam Salah Sayyidina Muhammad. Sampai tengah jalan Nabi mengantuk sangat. Mengantuk sungguh-sungguh sampai nak jalan pun tak boleh. Nabi kita duduk, Nabi kita terlena. Jaga Rasulullah tu, matahari dah suluh lah. Panas. Nabi jaga dengan sebab panas matahari tu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya Nabi balik jaga kambing balik. Tuhan tak bagi. Tu yang katakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mengajarkanku adab ialah Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka elok sungguh tarbiyah Tuhan kepada aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi itulah akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hadis, sehingga sampai hadis pada kita pada hari ini. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mula berdunia dengan Nabi ketika Nabi dah diangkat sebagai Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sementara di sana ada para sahabat Nabi yang bergaul dengan Nabi, bermuamalah dengan Nabi sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar, dia muda dari Nabi 2 tahun. Dalam kitab-kitab sirah cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada satu orang yang Nabi ajak masuk Islam melainkan dia akan berhenti sat fikir, kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Orang lain bila Nabi ajak masuk Islam, dia akan berhenti sat, merenung sejenak, barulah dia suar tangan mengucap 2 kalimah syahadah, kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Bila Nabi ajak Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, tanpa fikir-fikir dah suar tangan terus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar ni sejak daripada budak berkawan dengan Nabi, dia dah heran dah, Muhammad ni lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati nurani dia kata Muhammad ni lain. Kawan dengan orang lain macam lain, kawan dengan dia macam lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampailah meremaja akhlak Nabi. Dia ni tuan-tuan, yang pertama akhlak, yang kedua apa dia panggil bahasa dia, apa istilah hak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa gambar majalah tu, peragawati yang jadi hak muka depan tu, foto gini, betul saya sebut, fotogenik, tu salah. Makna orang ni dia masuk dengan gambar. Ada orang masuk, ada orang bila ambil gambar, tengok luar comel, masuk gambar tak masuk. Jadi masalah Sayyidina Nabi SAW, masalah Sayyidina Muhammad, entah sesuai ataupun tak bahasa tu, Nabi SAW semua cantik. Contoh, Nabi pegang makanan, Nabi nak makan, cara tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cara ambil makan nak pindah ke mulut tu, orang tengok amboi, hak tentu pun cantik dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW orang panggil, ya Rasulullah, cara Nabi beralih pada panggilan tu, amboi, cantik. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Cara Nabi kita berjalan, orang tak jemu tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi ke jalan, orang nak tengok sampai habis. Tu Rasulullah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Allah. Tu Rasulullah. Semua perkara. Sebab tu Nabi SAW penampilannya, dahlah Nabi tu indah, Nabi tu tampan, semua pergerakan dia tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, teringin nak jumpa Nabi. Ni baru cerita kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar terus suar tangan terima
Masuk Islam salah Sayyidina Muhammad sebab dah tunggu sama ni siapa Muhammad ni. Penampilannya, akhlaknya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua sebab indah. Sebab itu tak ada manusia yang macam tu melainkan hanya Nabi kita saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sayyidina Anas dia mula berdunia dengan Nabi ketika Nabi dah diangkat sebagai Rasul dan berhijrah ke Madinah. Habuan Sayyidina Anas ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia duduk dengan Nabi daripada umur 10 tahun sampai umur 20 tahun, 10 tahun. Duduk dengan Nabi jadi apa? Jadi khadam Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi khadam Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan walaupun 10 tahun tapi dia bijak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bijak. Sehingga dia menakalkan kebijaksanaan ni duduk sini, akal. Dia akal. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dalam sepanjang dia bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia memperakukan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah orang yang paling elok akhlaknya. Ialah orang yang paling elok akhlaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari pertama Nabi sampai di Madinah, mak Sayyidina Anas nama Ummu Sulaim. Bawa Sayyidina Anas berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya Rasulullah, Anas sakit gigi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong sat Rasulullah. Nabi macam mana tak tahu. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, balik rumah jangan makan benda manis, kata Rasulullah. Nabi kata seminggu mai pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas seminggu mai pula jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia jumpa dengan Nabi ni bertanya, macam mana gigi? Lega dah Rasulullah. Lega dah. Tak makan benda manis. Tak makan Rasulullah. Alhamdulillah. Nabi kata aku pun seminggu tak makan benda manis. Tu akhlak. No, ada doktor kita macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada boleh tanding Rasulullah. Doktor tak bagi orang makan manis, dia pun mesti manis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak tu pun kita dah kalah. Rasulullah, tu baru benda macam tu, bukan benda hak Nabi suruh lagi. Kita kalau nak jadi murabbi, nak jadi mursyid, kita kena 10 langkah ke depan lebih daripada orang yang kita nak didik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kata ulama, man nasaba nafsahu imaman falyuhadzib nafsahu qabla an yuhadziba ghairah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang telah meletakkan dirinya sebagai pemimpin, dia kena terlebih dulu mendidik dirinya sebelum dia mendidik orang lain. Hari ini pemimpin cakap tak sama. Dia cakap macam lain, dia praktik macam lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sama di antara praktikal dan juga ucapan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Lepas tu Ummu Sulaim bawa Nabi, bawa anak dia berjumpa dengan, bawa Sayyidina Anas berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, ni Anas sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya nak wakafkan Anas pada engkau Rasulullah. Nak bagi duduk dengan engkau je. Nabi terima. Inilah jadi khadam Rasulullah. Dan Sayyidina Anas ni jadi khadam Nabi, jadi khadam sungguh. Orang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi sahabat Nabi. Waktu macam ni pergi kerja, hak menega, hak pergi kebun. Sayyidina Anas duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan dia melihat dengan rapat peribadi dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terkecuali
Tak ada satu detik dia kehilangan Rasulullah dalam hidup dia. Ala Sayyidina Muhammad tengok semua. Kalau orang lain, Sayyidina Sayyidina Muhammad berdamping dengan Nabi, ada had-had, dia tak ada had. Sampai Nabi qada hajat pun dia rapat. Contoh, Nabi kata kalau musafir, Nabi kata kalau musafir berhenti, Nabi akan pergi jauh daripada orang kalau Nabi nak qada hajat. Siapa yang tolong bawa ayak ni? Sayyidina Anas. Nabi pergi jauh no, bukan ada jamban, bukan ada tandas. Nabi qada hajat supaya tak terlihat oleh orang, kena pergi jauh sampai orang tak nampak. Siapa yang cover Rasulullah? Sayyidina Anas. Salah Sayyidina Muhammad. Nabi qada hajat, dia diri, dia tengok belah. Nabi qada hajat belakang, salah Sayyidina Muhammad. Bila Nabi selesai qada hajat, Nabi minta Anas ayak. Dia bagi ayak kepada Rasulullah. Salah Sayyidina Muhammad. Cuma dia cerita lepas daripada qada hajat, tak ada kesan apa yang dia tengok. Pasal semuanya telah tenggelamkan di dalam bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu istimewa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi punya sayang kat Sayyidina Anas, sayang sungguh-sungguh. Sampai Nabi doa, ya Allah Tuhanku, berkatilah umur Anas, berkati anaknya, berkati hartanya. Salah Sayyidina Muhammad. Sehingga Sayyidina Anas ni Nabi doa, moga dia berkati umur dia, dia berkati anaknya, dia berkati hartanya, sampai umurnya panjang menjelang 120 tahun dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia jadi di antara para sahabat yang paling kaya sekali sebab Nabi doa kat dia. Dan dia mendapat keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sayyidina Muhammad pada anak dia sampai 120 orang. Allahu akbar. Ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bila kita mengaji hadis duk dengar cerita Sayyidina Anas, terdetik di hati macam mana rupa dia. Kalaulah dapat tengok sekali Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Sayyidina Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling elok perangai dan akhlaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Berlandaskan juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya sahaja aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Maknanya aku ialah aku nak membina akhlak umatku. Aku diutuskan ialah untuk membangkitkan akhlak yang mulia. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, orang yang berakhlak dia panggil orang yang ada agama. Orang yang berakhlak dia panggil orang yang ada agama. Orang ni kalau dia ada agama, dia ada akhlak. Orang yang tak ada akhlak, berarti agama dia tak ada. Kalau orang tu pegang pada agama, berakhlaklah dia. Jadi maknanya agama itu akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama itu akhlak. Contoh salah sayyidina Muhammad. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita naik satu masa, satu orang main rumah kami, waktu kami duduk di kampung, selalu orang main rumah salah sayyidina Muhammad. Dia dulu dia bawa mai, dia junjung daripada petani, dia bawa mai apa-apalah salah sayyidina Muhammad.
bawa kain batik, lah ada lagi kah? Kain batik, kain plekat, minyak angin, masalah Sayyidina Muhammad. Bawa main rumah kita, masalah Sayyidina Muhammad. Daripada rumah, sebuah rumah. Kita ni ada minyak angin dah, dia main jual lagi minyak angin. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi orang ada akhlak ni, dia tak bagi orang tu pergi macam tu. Walaupun ada dah minyak angin, masalah Sayyidina Muhammad, dia kata tak apa. Mai sebetul. Harga berapa? RM10. RM10. Pasal apa dia tak bagi orang tu pergi kosong macam tu, balik macam tu? Sebab dia ada akhlak. Kesian ni kat dia ni, masalah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang mai rumah kita tu peluh simbah. Mai jual kopok kita nak beli kopok kat jalan banyak dia mai. Kesian kat dia. Mai kopok harga berapa ni? Dia tak bagi lepas orang tu balik saja, melainkan masalah Sayyidina Muhammad orang tu balik dengan kopok dia kita beli sebungkus. Sebab akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi maknanya akhlak ni dia bukan reka. Akhlak ni dia timbul daripada hati. Dan akhlak ni tanda orang tu berakhlak, dia tak perlu fikir-fikir lah. Berdepan dengan satu situasi, terus buat. Contoh kita naik bas, kita naik LRT contohnya, kita duduk soalan sana, tiba-tiba satu orang perempuan dukung anak naik bas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, naik LRT. Kita tu fikir dulu dah nak suruh dia duduk soalan Sayyidina Muhammad. Kita fikir dulu dah nak suruh dia duduk. Nak suruh duduk kata, aku pun letih hari ni soalan Sayyidina Muhammad. Ataupun aku suruh dia duduk, lepas kata aku baik sangat pula. Dia fikir orang ada akhlak ni, tengok orang naik bas, dukung anak, orang tua ke, mai makcik, mai. Langsung. Tu orang yang ada akhlak. Tak perlu fikir-fikir, akhlak timbul. Soalan Sayyidina Muhammad. Saya pergi ke Jepun. Pergi Osaka. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jepun ni dikatakan orang yang berakhlak, katanya ala Sayyidina Muhammad. Okey. Bila saya pergi tu diiring oleh seorang pelajar Malaysia yang belajar di Jepun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naiklah kereta api. Jepun ni dia kereta api. Dia ada dua lapis bandar, satu bandar atas tanah, satu bandar bawah tanah. Ala Sayyidina Muhammad. Yang atas tanah ni kereta apa semua ni, bawah tanah kereta api semua. Dan pergerakan rakyat dia semua pakai kereta api. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kereta api sharp time, tepat. Satu orang menteri bagian kereta api, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau terlambat seminit 2 minit letak jawatan sebab dia dah gagal, kata dia. Kereta api ni nak pergi sebuah tempat ke sebuah tempat, masalah Sayyidina Muhammad, turun kereta api ni langsung naik kereta api tu, turun kereta api tu naik kereta api ni. Maknanya tak perlu tunggu sat kereta api mai, tunggu tepat. Jadi segi penjagaan masa, jadi mereka lebih daripada orang kita. Kita pun ada istilah jam orang Melayu. Allahumma salli ala Sayyidina, jam Melayu. Pi negara Arab, lepas kata pula jam Arab. Orang tepu ni masa tepat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa naik kereta api, saya naik kereta api. Naik kereta api soalan Sayyidina Muhammad, dia ada kursi untuk orang kurang upaya. Ada 5 kursi, lebih kurang ataupun 4 kursi macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad, kursi tu lepas tak duduk. Lepas duduk kursi biasa, hak tu lepas tak duduk. Macam kita lah soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan
parking di RNR, di highway, hak gambar orang cacat tuan-tuan pasti parking tak? Orang berakhlak tak parking, pasti ambil hak orang. Saya ajak diri saya, tentu saya tak parking. Kita kata, iya ada ke orang cacat berhenti ni? Tak ada kot. Kita kata tak ada kot. Salah Sayyidina Muhammad. Walaupun tak ada orang, jangan parking, sebab tu hak orang. Orang ada akhlak. Guru saya dulu Ustaz Syauqi Ibrahim, anak dia Ustaz Aizat. Waktu Ustaz Aizat ni duk khidmat dekat ayah ni, bawa kereta ayah pergi mengajak mana-mana lepas maghrib. Kalau keluar lewat, ada sekali tu je dia keluar lewat soalan Sayyidina Muhammad, keluar lewat nak pergi kuliah. Akhirnya ambil kiri jalan kiri, lepas tu ambil signal pula kanan nak masuk. Soalan Sayyidina Muhammad yang katakan orang ada akhlak ni, Ustaz Syafri kata jangan buat macam tu, hak orang jangan ambil. Nampak ada akhlak tuan-tuan? Kalau kita bagi signal pula, ada tak orang bakal nak bagi ya? Tak bagi, hak aku. Orang akhlak tak ambil hak orang. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang saya tengok di Jepun. Depa tak duk. Pasal bukan hak kita, hak orang yang kurang upaya. Okey, tak apa. Lepas tu masalah Sayyidina satu gerabak kereta api tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua budak-muda. Kursi tu semua budak-muda. Mai satu orang tua salah Sayyidina Muhammad diri pegang tempat pegang tu. Saya kata, ish, depa tak bangkit no. Sian orang tua tu salah Sayyidina Muhammad. Seorang pun tak bangkit. Semua pakai tengok handset ya. Salah Sayyidina Muhammad. Kata pelajar Malaysia tu, kata dulu ni sebelum handset sampai, orang Jepun semua naik kereta api pegang buku, lah ni ganti pegang handset. Salah Sayyidina Muhammad. Tak bangkit depa tu. Kita kata kalau kita bangkit dah. Lepas tu saya tanyalah budak Malaysia tu, lepas tak bangkit dah. Salah Sayyidina Muhammad. Depa kata tempat hang sana, siapa duduk sini? Siapa hang diri sini? Hang tu orang kurang upaya, hang tu orang tua, tempat hang dah sedia dah. Soalan Sayyidina Muhammad, kenapa hang gagah main diri tak kami? Betul tak pandangan depa? Betul tak pandangan orang Jepun tu? Tentu hang tak betul. Tak betul. Tak sama dengan akhlak Islam. Nampak tak? Maknanya lepa ni dia kira bermoral tapi tak ada agama. Orang Jepun ni bermoral. Bangsa yang sangat bermoral. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kata bila lepa mula bermoral ni, rupa-rupanya lepa dah mula membina moral ni, masalah Sayyidina Muhammad, ketika mana lepa kena bom hari tu. Amerika bom Hiroshima Nagasaki. Lepa bangkit balik tu, masalah Sayyidina Muhammad, lepa bina pribadi. Raja lepa bina pribadi. Di mana? Di sekolah. Lepas bangkit daripada kejatuhan tu dengan membina pribadi. Tu jadi bangsa yang salah Sayyidina Muhammad, bangsa yang bermoral. Kita nak kena bom juga pun. Baru nak jadi pun salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, orang Jepun bangunan dengan bangunan kosong, mereka tak tinggal, mereka tanam sayur. Tengah-tengah pekat tu salah Sayyidina tanam sayur, dan mereka tak ada tong sampah. Kita kalau makan-makan aiskrim nak cari tong sampah, mereka tak ada tong sampah. Sebab mereka dah spare dalam beg mereka tu plastik. Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada sekali tu saya disantuni oleh seorang budak perempuan Jepun. Kami duduk masuk kedai. Kedai tu jadi macam City Plaza tu. Jadi kedai tu masalah Sayyidina Muhammad, laluan orang. Laluan nak pergi belah tu. Cumanya dia ada pintu. Masalah dia ada pintu. Bila orang masuk kedai nak beli barang-barang, masalah saya pun masuklah. Masuk tak ada benda yang saya nak beli pun.
Waktu saya nak keluar masalah Sayyidina Muhammad, budak-budak perempuan 2-3 orang ni lepas balik pada sekolah, lepas laluan tu masalah Sayyidina Muhammad. Jadi lepas tolak pintu masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya nak keluar, budak perempuan dia tahan pintu, dia pegang macam tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Ish, macam budak-budak kita. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi bila saya keluar, baru dia tarik pintu tu. Bolehlah apa kita buat macam tu. Contoh pergi di bank. Di bank tolak cermin tu masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu orang nak masuk, boleh tak tahan sat pintu tu bagi dia masuk? Tu dia panggil akhlak. Kalau tak akhlak, masalah Sayyidina Muhammad, kita tarik pintu tu, kita lepas. Dia nak tahan pintu pula. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi sebenarnya orang yang beragama ialah orang yang sepatutnya paling berakhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah ahsanan nasi khuluqan, ialah orang yang paling berakhlak sekali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan tak? Alhamdulillah, hari ini hari pertama kita di Masjid Zahir masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita harap-haraplah insya-Allah kita dah mengaji habis 40 hadis ni. Sebenarnya tadi ni banyak kita mukadimah saja. Jadi kita nak mengaji sebenar tentang akhlak Nabi ni disebutkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanana si khuluqan pada minggu depan. Insya-Allah kita mengaji mingguan. Jadi saya terima kasih yang pertama sekali kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah, tapi khusus kepada Datuk Syekh Ismi masalah senang yang bagi laluan untuk saya menyampaikan sedikit yang saya tahu untuk kita kongsi bersama masalah Sayyidina Muhammad. Dan pengajian pula mingguan masalah Sayyidina Muhammad. Jarang sebenarnya saya dah tak ada kuliah mingguan, tapi Allah bagi kuliah mingguan tu kat saya balik bila mana mengajak di masjid yang hebat ni masalah Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua rajin mengaji insya-Allah. Mengamai hari ni je. Malah nanti setiap minggu insya-Allah, saya komitmen insya-Allah untuk mengajak setiap minggu. Dan kecuali bulan 12 esok, dalam 2 minggu saya tak ada, saya pergi umrah soalan Sayyidina Muhammad. Jadi untuk saya ada insya-Allah kita sama-sama mengaji kitab ni. Dan Syekh Ismi sebut kalau dah habis kitab ni kita kena buat kitab baru. Kitab baru maknanya tak habis, mana habis kitab ni guru kami yang susun soalan Sayyidina Muhammad. Kalau habis hadis 40 ni insya-Allah saya nak susun satu kitab hadis daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan sebagainya masalah Sayyidina Muhammad. Keluar pula 40 hadis pula. Lepas tu habis keluar 40 hadis pula. Habis keluar 40 hadis pula. Lagi umur tu ada, gitu kita mengaji bab akhlak sampai kita benar-benar jadi insan yang berakhlak. Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cuma saya nak semua orang ada buku. Hari ini siapa-siapa main semua dapat buku percuma. Hal lepas ni bila habis percuma ni kena belilah soalan Sayyidina Muhammad. Kecuali ada orang yang tolong beli kat kita. Ni ada orang pemurah ni soalan Sayyidina Muhammad. Dia tolong beli buku ni untuk semua mengaji soalan Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah saya tak mau kita ni dengar saja, mesti ada buku. Untuk kita jadi hujah depan Tuhan. Kata kita ni mengaji. Kita bukan sekat dia panggil mustami', orang panggil tadah telinga, tapi kita mengaji. Mengaji ni ada buku, ada kitab, ada pen nak tulis. Barulah kita dikatakan orang mengaji insya-Allah. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kalau ada yang masih belum ada kitab, boleh ambil di belakang insya-Allah. Dan tolong doa moga-moga Allah murahkan rezeki orang yang belanja kita ni insya-Allah. Dimudahkan urusan dia di dunia, dimudahkan urusan dia di akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم نبر قلوبنا من هدايتك اللهم نبر قلوبنا من هدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.